Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi, salam pertemuan dalam program pembacaan kitab hadis Jami' Tirmizi. Mudah-mudahan dengan pembacaan hadis sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita beroleh keberkatan, beroleh ibrah pengajaran. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Sebelum kita mulakan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini kita nak sambung pembacaan hadis Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi, bermula daripada muka surat yang ke 228. Pada muka surat yang ke 228 kita telah berada dan telah baca sedikit semalam berkenaan tentang makruhnya melakukan jual beli, mengumumkan barang yang hilang dan melantunkan syair ketika mana berada di dalam masjid. Maka Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu Maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang fi karahiyatil bai', pada makruhnya menjual, wasyira' membeli, wa insyadid dalah mengumumkan barang yang hilang, wasyair melantunkan syair fil masjid, di dalam masjid. Maka ada beberapa 4 perkara yang Imam Tirmizi letakkan tajuk berdasarkan hadis yang kita bakal baca. Makruhnya membeli, menjual, mengumumkan barang yang hilang dan melantunkan syair ketika mana di dalam masjid. Yang pertama berkenaan tentang jual beli. Maka semalam kita lihat kepada Arafah yang mana disebutkan di sini hukum jual beli kalaulah barang tersebut tidak ada di dalam masjid, sekadar lafaz ijab dan juga qabul. Ijab maksudnya membuat tawaran, qabul maksudnya adalah penerimaan. Kalaulah sekadar ijab dan qabul, maka ada para ulama yang mengatakan boleh. Yang tidak boleh adalah membawa barang jualan sekali di dalam masjid. Maka ada pandangan seperti itu di dalam sebahagian daripada kitab fiqh. Kemudian yang kedua berkenaan tentang mengumumkan barang yang hilang. Maka ini pun telah kita baca pada Arafah, baris yang ke-6. Maka disebutkan berkenaan tentang mengumumkan barang yang hilang. Kalaulah barang tersebut hilang di luar masjid dan kemudian diumumkan dalam masjid, maka itulah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Barang tu hilang di luar tapi dia pergi umumkan di dalam masjid, maka itulah larangan yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bakal baca nanti. Namun sebahagian kata para ulama menyebut, kalaulah wa amma law dhalla fil masjid, kalaulah barang yang hilang tersebut hilang di dalam masjid, maka diharuskan untuk mengumumkan barang yang hilang
namun pada waktu itu tidak boleh melakukan bising. Tak boleh melakukan bising. Maka ini adalah berkenaan tentang barang yang hilang. Yang dimaksudkan dalam makruh pada hadis Nabi SAW adalah hilangnya di luar, tetapi dia membuat pengumuman di dalam masjid. Dan yang ketiga berkenaan tentang melantunkan syair. Maka sebenarnya kata para ulama boleh melantunkan syair sebab Nabi SAW pernah membuat tempat untuk bersyair bagi sahabat Nabi SAW yang bernama Hassan bin Thabit. Lalu apakah maksud larangan yang ada di dalam hadis ini? Maka kata para ulama, ianya pada waktu itu adalah syair yang bermaksud makna yang tak elok. Syair yang berbentuk menjatuhkan maruah manusia, kecaman ataupun mempamerkan sesuatu makna yang tidak elok. Adapun kalaulah syair-syair yang elok, maka terlalu banyak hadis dan riwayat yang mana Nabi SAW pernah mendengar syair yang elok daripada sahabat-sahabat seperti Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu. Jom kita lihat bab yang ke-124. Maka pada riwayat 332 kata Imam Tirmizi, wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Al-Laits an ibn Ajlan an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Maka riwayat ini adalah riwayat yang daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya Shu'aib, daripada atuknya Abdullah bin Amr ibnu Al-As. Ini adalah riwayat yang sangat terkenal. Amr bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada atuknya. Nanti kita akan bincangkan berkenaan tentang sanad ini. Daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda Nabi telah melarang antana syudil ash'ar, pada waktu itu daripada melantunkan syair. Namun kata para ulama, yang dimaksudkan tidak boleh adalah syair-syair yang mempunyai makna yang tidak elok. Maka kalaulah syair itu memberi makna yang elok, ada banyak lagi riwayat yang lain yang menyebutkan bahawa ianya adalah boleh. Wa anil bai'i wasyira'i fihi, dan Nabi melarang daripada melakukan jual beli ketika mana berada di dalam masjid. Wa an yatahallaqan nasu fihi yaumal jum'ah, dan membuat bulatan pada hari Jumaat di dalam masjid sebelum bermulanya solat Jumaat. Maka pada waktu itu pun tidak boleh, kerana ianya akan menyusahkan orang yang datang, dan pada waktu itu mengambil tempat yang tidak perlu, padahal ramai yang ingin datang untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Maka kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Buraidah, Jabir, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Amr ibnu Al-As yang kita baru baca adalah hadis hasan sahih. Sekarang ini kita telah tiba pada berkenaan Amr bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada atuknya. Lalu riwayat ini kita biasa dengar. Imam Bukhari pun ada menukilkan Amr, nama ayahnya Shu'aib. Maka dia berkata dia mengambil hadis daripada ayahnya. Maka itu satu. Kemudian daripada atuknya. Maka siapakah yang dimaksudkan dengan atuk di sini? Kalaulah atuk kepada Amr, maka namanya Muhammad. Maka pada waktu itu terputus sebab Muhammad bukannya sahabat Nabi SAW. Maka daripada Amr, Shu'aib, Muhammad yang merupakan sahabat Nabi adalah moyangnya yang bernama Abdullah bin Amr ibnu Al-As. Abdullah bin Amr ibnu Al-As. Maka jom kita lihat kepada para pelajar madrasah ibu saya. Kita lihat kepada Arafah 2, 4, 6, 8, 9. Baris yang ke-9 Arafah. Maka disebutkan di sini. Maka nama penuh perawi ini adalah Amr Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr ibnu Al-As. Yang sahabat Nabi adalah Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Maka bila perawi sebut daripada Amr, daripada ayahnya Shu'aib, daripada atuknya, siapakah yang dimaksudkan dengan atuk?
Shu'aib ini maksudnya ayah kepada Ammar, dia kata dia ambil riwayat daripada atuknya. Siapakah yang dimaksudkan dengan atuk? Kalaulah yang dimaksudkan dengan atuk Muhammad, maka riwayatnya pada waktu itu terputus. Kalaulah yang dimaksudkan pada waktu itu dengan sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibnu Al-As, maka adakah Shu'aib si ayah pernah berjumpa dengan moyang iaitu Abdullah bin Amr ibnu Al-As? Maka inilah perbincangan yang para ulama bincangkan. Sebab itu disebutkan di sini. Okey. Maka nama penuh perawi ini Ammar bin Shu'aib bin Muhammad bin sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibnu Al-As. Maka kalaulah yang dimaksudkan oleh perawi daripada Ammar, daripada ayahnya Shu'aib, daripada atuknya iaitu Muhammad, maka kalaulah dimaksudkan pada waktu itu Muhammad, maka hadis ini menjadi mursal. Kenapa? Sebab Muhammad adalah tabi'in dan dia tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menjadi mursal. Lianna Muhammadan tabi'i, kerana Muhammad tabi'i. Adapun kalaulah yang dimaksudkan dengan atuk di sini adalah Shu'aib si ayah mengambil riwayat daripada sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibnu Al-As, timbul isu. Adakah Shu'aib si ayah pernah berjumpa dengan moyang Abdullah bin Amr ibnu Al-As? Maka itu adalah perbincangan dia. Ada mengatakan tak pernah jumpa, maka hadis ini sanadnya terputus. Namun Imam Bukhari menegaskan pernah jumpa, sebab itu Imam Bukhari menjadikan hadis ini sebagai dalil di dalam kitab beliau. Maka jom kita lihat. Kata Imam Tirmizi, dan Ammar bin Shu'aib, Shu'aib adalah ayahnya, bin Muhammad, Muhammad adalah atuknya, bin Abdullah bin Amr ibnu Al-As yang merupakan sahabat Nabi, itu adalah moyangnya. Maka berkata Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, aku telah melihat Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuwayh, dan beliau menyebut lagi beberapa nama para ulama hadis yahtajun, yang mereka menjadikan dalil dengan hadis Ammar bin Shu'aib daripada ayah, daripada atuknya. Maka berkata Imam Bukhari, wa qad sami'a Shu'aibun, dan sungguh pernah mendengar, maksudnya pernah mengambil hadis, pernah berjumpa Shu'aib si ayah bin Muhammad min Abdillah dengan moyangnya sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibnu Al-As, pernah berjumpa. Maka bila Imam Bukhari kata pernah berjumpa, maka pada waktu itu hadis tersebut dikira sahih, tidak terputus, dan tidak pada waktu itu dikira sebagai mursal. Maka ini daripada sudut riwayat yang menjadi kebiasaan dibahaskan oleh para ulama. Berkata Imam Tirmizi, wa man takallama, dan orang yang membicarakan berkenaan tentang riwayat Ammar bin Shu'aib, innama dha'afahu, dan mereka mendaifkan riwayatnya sebahagian orang. Kenapa? Kerana ada yang mengatakan dia meriwayatkan daripada buku moyang dia. Ammar bin Shu'aib ini dia meriwayatkan daripada buku yang telah ditulis oleh Abdullah bin Amr ibnu Al-As. Daripada kalangan sahabat Nabi, hanya ada seorang yang Nabi izinkan untuk tulis hadis. Beliau adalah Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu. Dia dengan Abu Hurairah sama pada waktu itu banyak meriwayatkan hadis. Cumanya Abu Hurairah meriwayatkan hadis daripada hafalan. Abdullah bin Amr ibnu Al-As, moyang kepada Ammar ini, dia meriwayatkan hadis dengan penulisan. Maka ulama yang mengatakan hadis dia dhaif, mereka berkata sebab dia meriwayatkan hadis daripada penulisan, bukan pada waktu itu daripada hafalan, dan dia tak pernah jumpa pun dengan moyang dia. Maka sebab itu ada yang mengatakan dhaif. Ka'annahum, seolah-olah mereka ra'au, berpandangan bahawa sesungguhnya Shu'aib si ayah tidak pernah berjumpa dengan Abdullah bin Amr ibnu Al-As si moyang. Hadis-hadis ini, maka berkatalah Ali ibnu Abdillah, wa dhukira, dan diriwayatkan, disebutkan daripada Yahya bin Sa'id, sesungguhnya beliau berkata, hadis Ammar bin Shu'aib di sisi beliau adalah wahin, adalah dhaif. Tapi Imam Bukhari mengatakan ianya adalah sahih.
Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sahih. Wa qad kariha, dan mengatakan makruh sebahagian daripada ahli ilmu berkenaan menjual beli di masjid. Dan inilah pandangan Imam Ahmad, Ishaq bin Rahwih, dan sungguh telah meriwayatkan daripada sebahagian ahli ilmu daripada kalangan tabi'in rukhsah. Mereka mengatakan pada waktu itu ada keharusan untuk menjual beli di masjid. Namun pada waktu itu pandangan ini merujuk kepada kalaulah tidak ada barang yang dibawa bersama ke dalam masjid. Kata Imam Tirmizi, wa qad ruya, dan telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi hadithin rukhsatan, lebih daripada satu hadis berkenaan tentang keharusan pada waktu itu melantunkan syai' di dalam masjid. Bab yang ke-125 berkenaan tentang apakah yang dimaksudkan dalam Al-Quran masjid yang diasaskan berdasarkan takwa. Apakah yang dimaksudkan dengan masjid tersebut? Maka kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan fil masjid allazi ussisa, yang telah diasaskan ala taqwa, di atas takwa. Kebiasaannya kita dengar masjid tersebut adalah Masjid Quba, namun ada pandangan mengatakan ianya adalah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat kepada Arafah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lihat kepada Arafah. Maka kata para ulama, jumhurul mufassirin, majoriti para ulama tafsir menegaskan ianya adalah Masjid Quba. Ianya adalah Masjid Quba. Namun dalam hadis ini, maka Imam Tirmizi bawakan riwayat yang ianya adalah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada dua pandangan. Ada Masjid Quba punya pandangan, itu majoriti para ulama tafsir, dan ada mengatakan ini adalah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang ke-333. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hatim bin Ismail an Unais bin Abi Yahya an abihi Abu Yahya an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, imtara rajulun, telah berbeza pendapat seorang lelaki, seorang sahabat, min Bani Khudrah, daripada Banu Khudrah, dan seorang sahabat lagi daripada Banu Amr bin Auf, berkenaan tentang maksud masjid yang telah diasaskan pada dasar takwa yang ada dalam Al-Quran. Mereka berbeza pendapat. Faqala al-Khudri, maka berkatalah sahabat yang berasal daripada Banu Khudrah, beliau berkata, itu adalah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-akhar, berkata sahabat yang kedua yang berasal daripada Banu Amr bin Auf, huwa Masjid Quba, itu adalah Masjid Quba. Fa'ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kedua-duanya telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, berkenaan tentang perkara ini. Faqala, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa hadza, itu adalah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni yang dimaksudkan dengan itu adalah Masjid Nabawi. Maka dalam hadis ini Nabi menyebut ayat yang berkenaan tentang masjid yang diasaskan berdasarkan takwa. Ayat tersebut merujuk kepada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dzalika, dan sabda Nabi, dan pada Masjid Quba tersebut, khairun kathir, ada kebanyakan yang sangat banyak. Maka dalam hadis ini seolah-olah yang dimaksudkan dengan masjid yang diasaskan di atas takwa itu adalah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya Masjid Quba. Dan para ulama memberikan pelbagai jawapan, pendapat bagaimana nak menggabungkan pandangan ulama tafsir yang mengatakan ianya adalah Masjid Quba dengan riwayat ini yang mengatakan ini adalah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang mengatakan ayat tersebut turun dua kali. Ada yang mengatakan pada waktu itu ayat tersebut mengenai kedua-duanya sekali. Maka itu adalah pelbagai perbezaan pendapat. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr an Ali bin Abdullah qala sa'altu Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami faqala lam yakun bihi ba'sun
pernah ditanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan tentang perawi yang bernama Muhammad bin Abu Yahya. Maka Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ulama hadis yang terkenal, beliau menjawab, tidak ada sebarang masalah dengan perawi tersebut. Wa akhuhu, dan saudaranya adalah Unais bin Abu Yahya, adalah perawi yang lebih kuat berbanding dengan Muhammad bin Abu Yahya. Bab yang ke-126 berkenaan tentang kelebihan solat di Masjid Quba. Maka Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu Maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan as-salati fi Masjid Quba, solat di Masjid Quba. Apakah kelebihan solat di Masjid Quba? Riwayat yang ke-334. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin al-Ala'i Abu Quraib wa Sufyan bin Waqi'in qala hadatsana Abu Usamah an Abdul Hamid bin Ja'far qala hadatsana Abu al-Abrad maula Bani Khatmah annahu sami'a Usaid bin Zuhair al-Ansari radhiyallahu anhu wa kana min ashabin Nabi. Usaid bin Zuhair, dia dan ayahnya kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh lihat kepada qawata pada baris yang keempat, maka disebut lahuma suhbah, anak dan ayah kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usaid bin Zuhair radhiyallahu anhuma. Wa kana min ashabin Nabi, dan Usaid bin Zuhair adalah daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhaddithu, beliau telah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-salatu fi Masjid Quba, menunaikan solat di Masjid Quba, ka umrah, menyamai pahala umrah. Maka ini kelebihan Masjid Quba. Solat di Masjid Quba pahalanya menyamai pahala umrah. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat yang lebih kurang sama daripada sahabat yang lain seperti Sahal bin Hunayf. Qala, berkata Imam Tirmizi, hadis Usaid bin Zuhair adalah hadis yang hasan namun gharib. Wala na'rifu, dan kami tidak mengetahui untuk Usaid bin Zuhair syai'an, sesuatu riwayat yasihu yang sahih kecuali hanya hadis ini. Wala na'rifuhu, dan kami tidak mengetahui riwayat ini kecuali daripada sanad perawi Abu Usamah daripada Abdul Hamid bin Ja'far, wa Abul Abrad, dan perawi yang bernama Abul Abrad, kata Imam Tirmizi, namanya adalah Ziyad Madini. Bab yang ke-127 pada riwayat yang menerangkan apakah masjid yang paling afdal. Maka Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu Maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan ayyil masajidi afdal, masjid apakah yang paling afdal. Maka para ulama majoriti menyebut masjid yang paling afdal adalah Masjidil Haram. Sebab itu kepada para pelajar boleh lihat kepada Arafah 3 baris daripada bawah. Wal jumhuru, majoriti para ulama menyebut masjid yang paling afdal adalah Masjidil Haram, bahkan ianya lebih afdal daripada Masjid Nabawi. Wa qala Malik bin Anas, berkata Imam Malik bin Anas rahimahullah, innal ardal mulasiq bi jasadin Nabi. Imam Malik berkata, tanah di mana tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan, ianya adalah tanah yang paling afdal. Itu pandangan Imam Malik rahimahullah dan kebanyakan para ulama yang lain. Maka ini adalah pandangan Imam Malik rahimahullah bahawa tanah yang paling afdal lebih daripada Masjidil Haram adalah tanah di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam didafankan dan dikebumikan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat riwayatnya. Wa bi ilaihi qala hadatsana al-Ansari wa qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik tahwil. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah an Malik an Ziyad ibn Rabah wa Ubaidillah ibn Abi Abdullah al-Aghar an Abi Abdullah al-Aghar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salatun fi masjidi hadha, satu salat di masjidku ini, iaitu Masjid Nabawi, khairum min alfi salah, 1000 kali 1000 salat lebih baik, fima siwa, pada masjid selainnya. Lalu kelebihan solat di Masjid Nabi 1000 kali lebih baik daripada solat di masjid-masjid yang lain. Illa, kecuali
al-masjidil haram masjidil haram, kecuali masjidil haram. Maka Masjidil Haram lebih afdal daripada Masjid An-Nabawi mengikut pandangan majoriti para ulama. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, walam yadhkur Qutaibah fi hadithi, dan tidak meriwayatkan Qutaibah pada hadisnya perkataan daripada Ubaidillah. Wa innama zakara, dan beliau hanya menyebut nama perawi Zaid bin Rabah daripada Abu Abdillah al-Aghar. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan perawi yang bernama Abu Abdillah al-Aghar namanya adalah Salman, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada sanad yang lain daripada Nabi SAW, dan di dalam tajuk ini ada riwayat yang lebih kurang sama daripada sahabat yang lain seperti Ali, Maimunah, Abu Sa'id, Jubair bin Mut'im, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, dan Abu Zar radhiyallahu taala anhum. Riwayat yang ke-336. Wa bi ilaihi qala hadatsana ibn Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Abdul Malik bin Umair an Qaza'a an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal, janganlah kamu memulakan perjalanan. La tushaddu, janganlah memulakan perjalanan, illa, kecuali, ila thalathati masajid, hanya ketiga masjid. Maka janganlah memulakan perjalanan kecuali hanya ketiga masjid. Maka kata para ulama, maksud daripada hadis ini adalah tidak perlu melakukan perjalanan ke mana-mana masjid dengan niat untuk dapat pahala secara khusus, kecuali hanya tiga masjid, iaitu Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Haram. Sebab itu kita lihat kepada qawata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita lihat kepada qawata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berkenaan tentang kita lihat kepada Sahara. Maka yang dimaksudkan pada waktu itu tidak digalakkan untuk melakukan apa-apa perjalanan kecuali hanya ketiga masjid. Yang dimaksudkan di sini adalah perjalanan menuju ke sesuatu masjid dengan niat untuk mendapat pahala yang khusus. Maka pada waktu itu tak digalakkan. Sebab semua masjid pahalanya sama kecuali hanya tiga ini. Namun tidak dimaksudkan daripada hadis ini bahawa tidak digalakkan untuk melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Tak, itu tak dimaksudkan dalam hadis ini. Tidak digalakkan untuk melakukan perjalanan untuk sesuatu, itu tak dimaksudkan dalam hadis ini. Ada orang menjadikan hadis ini sebagai dalil, oh tak boleh nak pergi ke mana-mana tempat kecuali hanya tiga ini. Maka itu adalah istidlal, menjadikan dalil yang salah. Yang dimaksudkan daripada la tushaddur rihal adalah tidak boleh dan tak digalakkan untuk pergi ke mana-mana masjid dengan niat untuk mendapat pahala yang lebih secara khusus kecuali hanya tiga ini. Sebab hakikatnya semua masjid pahalanya adalah sama kecuali tiga ini, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Haram. Maka sabda Nabi, la tushaddur rihal, tidak digalakkan untuk bermusafir kecuali hanya kepada tiga masjid. Masjidil Haram, yang kedua Masjid Hadha, iaitu Masjid Nabi SAW, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Kita lihat kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana riwayatnya? Okey, lihat kepada qawata. Lihat kepada qawata, baris yang ketiga daripada bawah. Ataupun baris yang kedua, 4, 6, 8. Baris yang ke-8 daripada bawah. Maka kata Imam Nawawi berkenaan tentang hadis yang kita baru baca tadi, maknahu, maksud daripada sabda Nabi la tushaddur rihal, jangan ataupun tidak digalakkan memulakan perjalanan. Maksud daripada sabda Nabi tadi, kata Imam Nawawi, la fadilata fi shaddir rihal, tidak mendapat pahala yang khusus apabila melakukan perjalanan
ke mana-mana masjid selain daripada 3 masjid. Kenapa? Kerana setiap masjid pahalanya adalah sama sahaja, kecuali hanya 3 tadi. Dan kemudian kata Al-Iraqi. Apa maksud kata Al-Iraqi? Kata Al-Iraqi, yang dimaksudkan daripada hadis ini adalah pada waktu itu kalaulah benar-benar nak melakukan permusafiran, maka lakukanlah permusafiran untuk mendapat pahala kepada 3 masjid ini. Kerana melakukan permusafiran ke masjid-masjid yang lain semata-mata untuk mendapat pahala yang khusus, maka tidak ada. Sebab semua solat di mana-mana masjid pahalanya adalah sama. Namun pada waktu itu tidaklah bermaksud kalaulah nak melakukan perjalanan kerana nak menuntut ilmu, maka tak ada masalah. Sebab yang dimaksudkan pada hadis ini dengan niat pahala yang khusus, maka hanya 3 masjid. Adapun kalaulah nak pergi ke masjid yang tertentu kerana nak belajar ilmu, ataupun menziarahi orang yang soleh, ataupun nak berniaga, ataupun pada waktu itu nak menjumpa teman, maka falaysa dakhilan fih, maka itu tidaklah termasuk di dalam riwayat ini. Dan sebab itu ada riwayat yang jelas di dalam riwayat Musnad Ahmad yang mana lafaznya berbunyi la yanbaghi lil mati, tidak digalakkan untuk memulakan perjalanan kepada mana-mana masjid semata-mata untuk melakukan solat dan mendapat pahala yang khusus dalamnya, kecuali Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Maka yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah bertujuan nak pergi ke mana-mana masjid semata-mata nak dapat pahala yang tertentu. Itu tak ada. Sebab semua masjid pahalanya sama. Maka sebab itu pada baris yang ketiga daripada bawah, wa qadiltu bisadzalik, dan sebahagian daripada orang pada waktu itu dia terkeliru bila membaca hadis ini. Faza'ama, maka dia mendakwa, anshuddar rihal, bahawa melakukan permusafiran ke mana-mana tempat selain daripada 3 masjid ini adalah dilarang. Oh, tengok Nabi kata la tushaddur rihal, jangan melakukan perjalanan ke mana-mana tempat kecuali hanya 3 masjid. Bukan itu maksud daripada hadis ini, bukan itu maksud dia. Kata para ulama, yang dimaksudkan daripada hadis ini adalah pergi ke mana-mana masjid selain daripada 3 dengan niat nak solat di masjid itu kerana menyangka ada pahala yang khusus, maka itu tidak ada. Kerana yang ada pahala ekstra hanyalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Apa dalilnya? Ianya adalah basic bahasa Arab, kata para ulama, li'annal istisna innama yakunu min jinsil mustasna minhu. Kerana mustasna minhu adalah berkenaan tentang 3 masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Itu adalah mustasna minhu. Maka begitu juga pengecualian adalah mesti kena ada kaitan dengan al-mustasna minhu. Dan mustasna minhu menceritakan tentang kelebihan 3 masjid, maka bererti kalaulah nak pergi ke sesuatu masjid ataupun tempat, maka tak ada masalah. Tapi kalaulah pergi dengan harapan, dengan sangkaan pada waktu itu akan dapat pahala yang tertentu, maka itu yang dimaksudkan dalam hadis tadi, sabda Nabi, la tushaddur rihal, janganlah melakukan permusafiran untuk mendapatkan pahala yang tertentu, untuk solat di masjid yang tertentu dengan sangkaan dapat pahala yang tertentu, kerana semua masjid pahalanya adalah sama kecuali hanya 3 masjid tersebut. Maka ini para ulama pada waktu itu berikan penerangan. Kata Imam Tirmizi, hadis yang kita baru baca tadi adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-128 berkenaan tentang kelebihan berjalan kaki ke masjid. Kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang
fil masyi berkenaan berjalan kaki ke masjid. Riwayat yang ke-337. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Shawarib qala hadatsana Yazid bin Zura'in qala hadatsana Ma'mar an Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza uqimatis salah," apabila iqamat telah dilaungkan. Ada riwayat mengatakan apabila azan telah dilaungkan. "Fala ta'tuha," maka janganlah kamu mendatangi solat. "Wa antum tas'un," dalam keadaan kamu berlari. Maka daripada riwayat ini ada para ulama mengatakan makruh untuk berlari menuju ke rumah Allah. Makruh berdasarkan riwayat ini. "Walakin i'tuha," dan akan tetapi sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah kamu kepada solat ke rumah Allah, wa antum tamshun, dalam keadaan berjalan, jangan berlari. "Wa alaikumus sakinah," dan hendaklah kamu pergi ke masjid dan surau dalam keadaan adanya sakinah, ketenangan. "Fama adraktum," maka apa jua rakaat yang kamu sempat dapat, fasallu, maka solat. "Wa ma fatakum," dan apa pun rakaat yang kamu terlepas, fa'atimmu, maka sempurnakanlah rakaat tersebut selepas daripada imam selesai memberi salam. Maka daripada hadis ini, satu, kata para ulama, kita boleh nampak kelebihan untuk berjalan kaki. Daripada hadis ini juga kita boleh nampak pada waktu itu berkenaan tentang Nabi tidak suka pada sahabat ataupun umat baginda berlari-lari ke masjid kerana takut dan risau terlepas rakaat. Maka sabda Nabi, rakaat yang dapat solat, rakaat yang tertinggal maka pada waktu itu sempurnakan selepas imam memberi salam. Maka kata Imam Tirmizi, dan di dalam tajuk ini ada riwayat yang lebih kurang sama daripada sahabat yang lain, seperti daripada Abu Qatadah, Ubay bin Ka'ab, Abu Sa'id, Zaid bin Thabit, Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, ikhtalafa ahlul ilmi, telah berbeza pendapat ahli ilmu berkenaan tentang berjalan kaki ke masjid. Maka sebahagian daripada para ulama ada yang berpandangan boleh untuk bersegera ataupun berlari apabila risau terlepas takbiratul ula. Ada yang kata kalaulah takut terlepas takbiratul ula, boleh berlari ke masjid. Hatta sehingga dzukira an ba'dihim, diriwayatkan daripada sebahagian para ilmuwan, annahu kana yuharwilu ila salah, ada para ulama ataupun ilmuwan yang pernah berlari untuk solat. Wa minhum, dan ada sebahagian daripada para ulama, kata Imam Tirmizi, man karihal isra', mengatakan makruh untuk berlari ke masjid. Waqtara, dan mereka memilih ayyamshiya, untuk berjalan ala tu'adatin di atas ketenangan, wa waqarin, dan pada waktu itu dengan perlahan. Wabihi, dan pandangan yang mengatakan makruh untuk berlari adalah pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahwih. Waqala, dan mereka berdua berkata, beramal di atas hadis Abu Hurairah. Berkata Ishaq bin Rahwih, in khafa fawtat takbiratul ula, jika seseorang itu dia risau terlepas takbiratul ula bersama dengan imam, maka tidak mengapa untuk dia bersegera di dalam berjalan. Riwayat yang seterusnya, wa bihi ilahi qala hadatsana al-Hasan bin Ali al-Khallal qala akhbarana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Abu Salamah daripada Abu Hurairah dengan makna yang lebih kurang sama. Beginilah apa yang telah diriwayatkan oleh Abdul Razzaq daripada Sa'id bin Musayyab daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Imam Tirmizi, riwayat yang kedua ini, riwayat ini lebih sahih daripada riwayat yang pertama tadi, iaitu riwayat Yazid bin Zurai'. Wa bi ilahi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa. Bab yang seterusnya berkenaan tentang kelebihan menunggu solat. Ini kita sambung pada jam 7.40 nanti insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.